Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menetapkan borang integriti untuk peperiksaan akhir menggunakan platform Kalam. Sebagaimana yang kita sedia maklum, menjadi keperluan untuk para pensyarah bagi setiap kursus untuk mengumpul borang integriti daripada setiap pelajar sebagaimana yang diterangkan dalam Universiti Malaysia Pahang Online Final Examination Implementation Guideline, di mana pelajar perlu mengisi borang integriti seperti yang ditunjukkan dalam appendix 1, dan para pelajar diminta untuk sign borang ini. Jadi bagaimana cara untuk kita meletakkan borang ini dalam kalam, dan seterusnya, kita dapat satu flow exam seperti ini di mana para pelajar wajib untuk mengisi. Dia akan download dulu form tersebut, borang tersebut, kemudian dia akan isi dan dia perlu upload, submit dan jawab bersetuju. Bersetuju. Dan bagaimana sekiranya dia tidak bersetuju, dia tidak boleh mengambil final exam, peperiksaan akhir. Dan hanya sekiranya dia bersetuju dan dia upload file ataupun borang integriti tersebut, barulah dia boleh mengambil final exam. Dan seterusnya dia ambil final exam seperti biasa menggunakan platform Kalam. Jadi ini adalah carta alih bagaimana flow peperiksaan akhir yang saya gunakan dan mungkin sedikit berbeza dengan para pensyarah yang lain. Jadi para pelajar akan diminta untuk masuk ke akaun Kalam masing-masing. Mereka akan pergi ke kursus masing-masing dan kemudian mereka akan mendownload borang integriti dan mengisinya. Kemudian mereka akan menjawab activity quiz yang dinamakan sebagai integrity declaration form, atau mungkin boleh ubah submission report dan sebagainya. Dan di sini para pelajar perlu mengupload borang integriti tersebut, kemudian jawab bersetuju. Selepas itu barulah dia boleh mengambil final exam peperiksaan akhir. Jadi terus kepada apa yang perlu kita buat. Untuk melakukan setting ataupun untuk menetapkan borang integriti ini, anda perlu mendownload dua file daripada link yang saya sediakan di bahagian deskripsi di bawah. File tersebut adalah borang aku janji integriti pelajar appendix 1 yang akan di-download oleh pelajar dan sign dan kemudian akan di-upload semula. Dan yang kedua adalah file XML untuk dua soalan untuk activity quiz. Untuk activity quiz integrity form. So dua soalan ni, dua file ni boleh di-download. Dan selepas download, kita akan pergi ke saya ambil contoh kursus DMM 3663. Perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita perlu pergi ke question bank. Tekan more, question bank. Di sini kita boleh pilih aturan untuk import. Kita boleh drag sahaja file XML tadi. Di sini kita pilih XML format. Import. Akan ada dua soalan dalam file ini. Soalan pertama merupakan soalan jenis essay di mana pelajar perlu mengupload file PDF iaitu borang integriti tadi, dan soalan yang kedua adalah multiple choice, agree and disagree, di mana pelajar perlu memilih agree untuk jawapan yang tepat. Jadi soalan ini akan diletakkan dalam satu kategori yang baru dinamakan integrity form. Integrity form ni diletakkan setara dengan default DMM 363. So kita akan ada dua soalan seperti ini. Selesai. Kita akan tengok satu-satu soalan. Yang pertama, soalan ini question. Soalan ini meminta kita untuk download integrity form. Dalam kes ni saya telah mengupload integrity form di dalam server Kalam dalam kursus saya. Jadi sekiranya tidak ada link tersebut tidak aktif, kita boleh meletakkan pautan kepada repositories. Dalam kes saya dah upload sebelum ni. Kalau tak upload lagi, kita upload a file. Choose file dan kita pergi ke mana-mana saja sebab saya dah upload tadi.
So saya akan tulis nama yang lain. Okey, dan sekiranya pelajar klik link tersebut, dia akan bawa kepada fail borang integriti tadi. Okey, dan markah yang diberikan adalah 1. Kita akan tetapkan respon no online text, allow attachment 1 and require attachment 1 and only PDF file. Okey, only PDF file. Okey, itu sahaja setting yang perlu dibuat untuk soalan yang pertama. Save changes. Dan kita tengok soalan yang kedua, compulsory new. Soalan yang kedua ni sebenarnya merupakan integrity form juga, tapi dalam bentuk soalan dalam format kalam. Okey, sama, di mana jawapan markah di sini perlu diletakkan 99 markah. Okey, kita akan jadikan total markah 100 semua sekali. Jadi soalan ni 99 markah. Okey, dan sekiranya dia jawab setuju ataupun agree, dia akan dapat 100%. Okey, dan kita save changes. Okey, perkara seterusnya perlu kita buat adalah kita pergi ke muka hadapan dan kita akan turn editing on dan kita perlu tambah satu topik. Okey, add topik. Dalam kes ini saya suka untuk letak satu topik yang baru khusus untuk peperiksaan akhir. Dan seterusnya kita boleh tambah satu aktiviti dan kita akan pilih quiz. Okey, dan kita namakan dia sebagai nombor 1. Apa yang saya letak nombor 1 supaya pelajar tahu ini adalah benda pertama yang perlu dia buat, iaitu dia perlu hantar integrity declaration form. Boleh letakkan description. Okey, timing kita boleh letakkan timing sebelum peperiksaan bermula dan sehingga peperiksaan itu tamat. Contohnya peperiksaan bermula pada hari 24 Jun. Kita boleh letak sebelum hari 24 Jun lah, iaitu 23. Dan sekiranya peperiksaan tamat pukul 5 petang, kita boleh letakkan supaya integrity form ini boleh dihantar sehingga pukul 5 petang. Okey, dalam sepatutnya dihantar sebelum peperiksaan bermula lah. Okey, tapi kita letak dia sampai 5 petang. Dan kita akan letakkan grade uncategorized, attempts allowed unlimited. So pelajar boleh isi ataupun cuba kuis ini berulang kali. Okey, sekiranya dia tersilap dan sebagainya, dia boleh cuba lagi. Layout, navigation free, question behavior, shuffle tak perlu, no. Kemudian kita set up module settings supaya separate groups kalau kita ada 2-3 section yang berbeza. Okey, dan kita restrict access, kita tambah hanya mereka pelajar yang ada dalam group sahaja yang boleh menjawab soalan ataupun kuis ini. Kuis untuk integrity form. Okey, jadi save and display. Okey, jadi seterusnya kita akan klik edit quiz. Kita akan masukkan dua soalan tadi. Di sini kita ada button add from question bank. Dan kita akan pilih question bank daripada kategori integrity form yang baru kita buat ni, yang sebelum ni. Yang ni yang kita baru kita buat. So ada dua soalan. Kita akan masukkan kedua soalan ini dalam quiz ini. Okey, form upload dan compulsory new. So soalan pertama upload file 1 markah, soalan kedua 99 markah. Okey, jadi pelajar perlu upload dan kita perlu check sama ada pelajar itu upload file yang betul atau tidak dan memberikan 1 markah. Dan sekiranya pelajar agree, dia akan automatik dapat 99 markah. Okey, di mana total markah adalah 100. Okey, jadi selesai untuk bahagian pertama, iaitu bahagian di mana kita menyiapkan integrity declaration form. Jadi seterusnya bagaimana untuk menetapkan supaya hanya mereka yang menjawab agree dan upload integrity form sahaja yang dibenarkan untuk mengambil final exam. Okey, jadi kita akan pergi ke bahagian yang kedua. Okey, kembali ke muka hadapan final examination. Kita akan tambah satu lagi aktiviti, iaitu aktiviti quiz. Kita namakan dia sebagai peperiksaan akhir. Okey, di dalam deskripsi ni kita boleh letakkan sebarang penerangan tentang final examination tersebut. Okey, tentang pengiraan dan sebagainya. Okey, yang paling penting adalah berkenaan dengan timing. Kita akan enable. Okey, bergantung kepada waktu mula dan waktu tamat peperiksaan tersebut. Terusnya kita akan tengok pada grade. Attempts allowed sepatutnya hanya sekali sahaja. Kemudian untuk layout, saya pilih every question dan saya suka untuk meletakkan navigation method untuk final exam adalah sequential. Maksudnya pelajar hanya boleh pergi ke soalan yang berikut sahaja
Dan maksudnya pelajar perlu menyelesaikan setiap soalan sebelum dia pergi ke soalan yang berikutnya. Jadi kaedah ini boleh mengurangkan kebarangkalian pelajar untuk meniru menggunakan cek ataupun berkongsi jawapan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, dan saya suka untuk pilih shuffle question. Maksudnya pelajar akan dapat soalan secara aturan yang berbeza. Okey, dan seterusnya review option, saya akan padamkan semua, tiada review. Maksudnya selepas mereka submit, tak ada sebarang komen ataupun respon yang mereka akan dapat. Untuk appearance, tak apa. Seterusnya kita akan tengok di common module setting. Kita akan pilih separate group sekiranya kita ada lebih daripada satu section. Dan di sini yang paling penting, okay, di sinilah tempat kita meletakkan syarat supaya pelajar perlu menjawab setuju dan mengisi integrity declaration form, okay, pada bahagian pertama tadi. Okay, di sini kita akan tambah sebagaimana dalam video yang sebelum ini. So pelajar perlulah berada dalam mana-mana group, any group. Tambah satu lagi, pelajar perlulah mendapat grade perlu mendapat grade. Okey, untuk integrity declaration form yang pertama. Okey, ini nama dia. So kalau kita ada beberapa aktiviti quiz yang bernama integrity declaration form, pastikan kita pilih yang betul lah. Okey, dalam kes saya ini yang tadi saya buat. Dan markahnya perlulah lebih atau sama dengan 100. Okey. Jadi pelajar perlu memenuhi kedua-dua. Dia perlulah berada dalam mana-mana group atau mana-mana section, dan dia perlulah menjawab, agree dan upload file dalam integrity declaration form. Okey, dan seterusnya mendapat markah 100. Baru dia boleh untuk akses kepada activity quiz final examination ni. Okey, so kita save and display. Okey, dan seterusnya kita boleh tambah soalan lah dalam final examination ni melalui button edit quiz. Okey. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana, so kita akan dapat muka hadapan seperti ini. Kita akan ada integrity declaration form dan final examination. Okey, seterusnya bagaimana untuk memastikan pelajar dapat menjawab final examination selepas di-upload. Jadi kita perlu secara manual, kita perlu grading submission yang telah dilakukan oleh pelajar dalam integrity declaration form. Jadi saya akan tunjukkan contoh. Dalam kes ni, pelajar sudah pun upload integrity declaration form. Seramai 27 orang telah upload. Okey, seterusnya kita akan buat manual grading. Okey, sebab kita ada dua soalan. Soalan pertama agree disagree, yang itu automatic grading. Tapi soalan essay yang mana pelajar upload file, kita perlu manual grading. So kita akan buat manual grading, dan di sini kita boleh pilih sama ada kita nak grade by section ataupun kita nak grade ke semua pelajar sekali. Okey, jadi di sini ada 6 pelajar yang sudah upload file tapi belum di grade. 18 sudah pun ditanda. Keseluruhan 26. Jadi kita akan klik yang perlu grade, to grade. Okey, dan di sini kita boleh lihat file yang telah diupload oleh pelajar. So kita boleh download file tersebut. Kita pastikan pelajar betul-betul telah mengisi borang aku janji tersebut dengan lengkap dan ditandatangani seperti yang diperlukan oleh audit nanti. Okey, jadi kita boleh berikan markah 1. Okey, dan seterusnya sama juga. Okey, setiap file PDF kita berikan markah 1 dan kita boleh save and go to next page. Seterusnya, selepas kita selesai membuat manual grading, kita boleh semak semula attempt yang telah dibuat oleh pelajar. Okey, di mana di sini sama je proses seperti kita marking final examination, cuma di sini kita perlu pastikan pelajar mendapat grade 100 sebelum peperiksaan akhir itu sendiri bermula. Sebab kalau pelajar tak dapat 100 di sini, contohnya di sini dia hanya dapat 99 sebab dia tak upload file dia tak upload file. Jadi dia hanya dapat 99, maka dia tak boleh menjawab final examination di bahagian kedua. Okey. Yang ini pun sama juga 99 not yet graded, jadi kita perlu grade lah, requires grading. Boleh juga kita klik di sini requires grading, terus comment, kita masukkan markah 1.
Okey, close this window. Jadi pelajar ini kalau kita refresh kembali page ni, kita akan nampak dia dapat markah 100. Jadi hanya pelajar yang dapat markah 100 ini saja yang boleh pergi ke aktiviti quiz yang kedua, iaitu final examination. Okay, dalam kes ni saya buat yang ketiga, final examination. Okey, ini satu contoh lain di mana saya letak satu integrity education form dalam bentuk file di mana pelajar boleh terus download di sini. Dan juga pelajar juga boleh terus download juga file borang integrity form tadi melalui aktiviti quiz di sini. Sama je dengan quiz now. So dia perlu download integrity form dan upload di sini. Dan ini adalah benda yang sama di mana pelajar perlu jawab setuju. Okay, dan finish attempt. Submit all and finish. Jadi itu sahaja untuk penerangan video kali ini. Sedikit panjang dan memerlukan manual grading kerana pelajar dikehendaki mengupload semula borang integriti yang diminta. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.